Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Sekali lagi saya mulakan dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, buat sahabat-sahabat semua. Semoga rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, puan-puan, muslimin muslimat, hari ini hari yang kedua Ramadan, hari Rabu 2 Ramadan 1445 Hijrah, bersamaan 13 hari bulan 3 2024. Alhamdulillah, begitu cepat sebenarnya masa berlalu. Kita masih lagi macam berfikir ataupun masih rasa yang masa masuk Rejab tu kan, masa 1 Rejab kita pun sebut, ya Allah dah 1 Rejab, dah tak lama nak Ramadan. Lepas tu semalam dah 1 Ramadan, dah hari ni 2 Ramadan. Tuan-puan sekalian, waktu-waktu yang berkat seperti ini, masa-masa yang berharga seperti ini, dia lagi cepat berlalu. Lagi cepat berlalu. Tahu-tahu nanti dah 30 Ramadan. Tahu-tahu dah Aidil Fitri. Subhanallah. Mari kita muhasabah sikit. Bagaimana dengan 1 Ramadan kita semalam? Dapat tak kita capai target yang kita niat? Niat apa? Niat nak habiskan 1 juzuk Al-Quran contohnya. 1 juzuk. Sebab kita target 30 juzuk. Dapat tak semalam kita sedekah, kita infak pada 1 Ramadan? Dapat tak semalam kita buat solat sunat tarawih? Solat sunat tarawih dah masuk malam yang kedua dah malam tadi. Ada yang tanya soalan tadi. Dia kata, Ustazah, mana lebih afdal? Ataupun mana lebih baik? Solat di rumah ke solat di masjid ataupun di surau? Saya jawab begini, kedua-duanya baik, kedua-duanya afdal. Tengok situasi masing-masing, tengok keadaan masing-masing. Subhanallah, berkenaan dengan wanita solat di masjid, ia telah pun menjadi satu amalan para wanita di zaman Nabi. Para wanita di zaman Nabi juga solat di masjid Nabi, Masjid Nabawi. Isteri Nabi juga solat di masjid. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, ada ketika isteri Nabi solat di masjid, ada ketika solat di rumah. Sama juga sahabat-sahabat para wanita di zaman Nabi. Ada waktunya mereka solat di rumah, ada waktunya solat di masjid. Kalaulah hanya solat di rumah itu lebih baik ataupun lebih afdal, maka sudah tentu Nabi melarang para wanita untuk solat di masjid. Kita boleh baca sirah, baca sejarah, bacalah perbualan-perbualan bagaimana situasi umat Islam ketika itu melakukan ibadah wanita dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ya, suasana di Pakistan begitu, sahabat kita di Pakistan. Cuba anda pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ada tak perbezaan tentang solat wanita? Bahkan bila solat Jumaat, wanita penuh memenuhi ruang solat dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Nabawi. Itulah amalan yang dibuat daripada zaman Nabi sampai ke hari ini. Subhanallah. Muslimin muslimat, Alhamdulillah, kita semua ada pengalaman solat di masjid dan solat di rumah. Betul atau tidak? Apa perbezaannya solat di rumah dan solat di masjid? Apa beza? Kalau saya jawab dari side saya, jujur daripada side saya, kalau saya solat di masjid, saya akan rasa lebih tenang, lebih fokus, lebih menghayati. Antara faktor utama suasana. Masjid itu sendiri, surau itu sendiri ada suasana yang rohnya, auranya, suasananya, surroundingnya adalah yang jauh berbeza daripada suasana di rumah kita. Di rumah kita ada tempat kita berehat. Kadang kita solat dekat bilik, tempat kita tidur. Kadang solat di ruang tamu, itu tempat kita kadang berhibur. Di rumah, tempat kita melakukan pelbagai bentuk kerja. Tak tahulah saya kalau perempuan ni, kalau solat kat rumah tu, masih mikir kerja lah. Banyak benda nak buat, itu nak buat, ini nak buat. Mungkin kita boleh fokus juga. Ada waktunya kita boleh fokus, Alhamdulillah. Tetapi bila kita solat di masjid, di surau, dari sudut fokus tu, dia jauh lebih tinggi, khusyuk. Kita bukan kata kita boleh khusyuk sepenuhnya, tetapi penghayatan tu, suasana tu, dengan bacaan imam yang sangat indah, dengan kita solat serentak, sujud, rukuk berjemaah,
Kemudian kalau di surau kami tu habis tarawih sebelum witir ada tazkirah pendek oleh imam jemputan, oleh ustaz yang memimpin. Jadi rasa macam ya Allah. Sebab tuan-puan sekalian, majlis ilmu juga majlis zikir ya. Macam sekarang tuan-puan hadir majlis ilmu ni, tuan-puan sedang berzikir. Saya juga sedang berzikir. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Masya Allah. Sebab itu, kadang-kadang kita ni lemah nak berzikir 1 jam, 2 jam. Nak habiskan zikir. Nak zikir sebanyak-banyak la ilaha illallah, lemah. Nak zikir sebanyak-banyak istighfar, lemah. Kita nak selawat banyak-banyak, lemah. Tapi kita boleh duduk dalam majlis ilmu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Kita sedang berzikir. Apa maksud zikir? Kita mengingati Allah. Kita menyebut Allah. Kita melakukan perbuatan yang Allah suka. Semua itu zikir, tuan-puan sekalian. Kalau tak kerana ingat Allah, ingat akhirat, nak cari bekal, kita tak duduk majlis ilmu, tuan-puan sekalian. Kita berada di majlis-majlis yang lain, majlis yang lalai, lara. Kita di tempat-tempat maksiat. Walaupun di alam maya ni, tuan-puan sekalian, insya-Allah kita semua sedang berzikir. Alhamdulillah. Subhanallah. Tadi ada yang tanya, Ustazah anak berapa orang? Saya anak 7 orang. Yang sulung umur 18, yang kecil umur 5 tahun. Bila kami bawa anak yang kecil 2 orang tu, Fatimah dengan Raihanah. Raihanah umurnya darjah 1, 7 tahun. Fatimah 5 tahun. 2 orang ni pun seronok pergi surau. Taman kami surau lah. Kalau tanya budak seronok apa? Sebab ada kawan-kawan. Sebab dia boleh main, dia boleh jumpa, dia boleh gurau senda. Jadi budak-budak main dekat beranda kan. Memang ada orang bising. Ada yang bising, ada yang over, ada yang berlari sungguh-sungguh, ada yang bertempik. Subhanallah, walaupun suasana begitu, macam hirup pikuk jugalah sebab saya duduk kat luar. Saya solat luar kat beranda, kat dalam penuh. Surau kami tak besar mana. Jadi solat tu akan berada di beranda tempat budak-budak main. Tapi subhanallah, sungguh berbeza. Sebab kita tahu rumah Allah ni tempat para malaikat turun ke bumi untuk melakukan ibadah. Malaikat bersolat di rumah Allah, tak kira masjid atau surau. Ini tempat para malaikat. Jadi walaupun hiruk pikuk bising pun, bila imam baca kemudian kita ni, dan kita tak rasa nak tergesa-gesa. Bila kita salat seorang, saya pun biasa juga ada solat tarawih sendiri. Tapi ujiannya adalah kita rasa nak cepat, nak segerakan, seorang-seorang, kadang lagi fokus. Wallahualam. Jadi, kita tak perlu nak berbahas mana lebih afdal sebab kedua-duanya afdal. Mana lebih baik, kedua-duanya baik. Kalau tengok kepada pendapat almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia menyebutkan afdal wanita itu solat di masjid, di surau. Dalam keadaan tidak ada fitnah baginya. Dan dalam keadaan situasi dia tidak melalaikannya daripada menunaikan tanggungjawab. Maksudnya, anak-anak pun okey, suami izinkan. Kemudian yang ketiga, sekiranya di masjid atau di surau itu boleh membantu. Lagi membantu untuk dia mencapai kekhusyukan. Menambah baik amal ibadahnya. Dan boleh menambah baik dari sudut ilmunya. Dan mendapat suasana yang lebih baik. Daripada kadang-kadang kita ni, maaflah ya, dekat rumah kadang kita ada masalah, ada ujian, ada konflik dan sebagainya. Jadi bila duduk berkurung, dia jadi kemurungan. Kalau berkurung, jadi kemurungan. Tapi bila keluar, jumpa orang kiri dan kanan, senyum pada orang, ada muamalah, ada hubungan. Kan asalnya keluar pergi tu dalam keadaan sedih. Tapi bila bergaul dengan orang-orang baik di masjid, di surau, walaupun tak berbual, tapi senyum, duduk sebelah-sebelah, pun kita akan rasa berbeza. Ya, betul ke Ustazah? Kenapa ramai cakap perempuan lebih baik solat di rumah? Itu saya jawab, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Saya dah jawab daripada awal tadi. Subhanallah. Pernah satu ketika isteri Saidina Umar pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Umar itu cemburu. Dia tak bagi, dia tak izinkan aku pergi solat ke masjid. Lalu Rasulullah pun berpesan di atas mimbar, tak silap saya, ataupun berpesan di hadapan para sahabat, janganlah kamu menghalang wanita kamu ke masjid. Kalaulah tak afdal ataupun tak elok, tak baik,
Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ruang untuk solat wanita seluas-luasnya, bahkan waktu solat Jumaat pun penuh wanita solat Jumaat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan Nabi tak pernah menghalang, tak pernah ada larangan Nabi wanita solat di masjid atau di surau. Bahkan seluruh Malaysia masjid mesti ada ruang solat untuk wanita. Kenapa kena ada ruang solat untuk wanita? Memang untuk wanita solat lah. Kalaulah betul, kalaulah pendapat itu pendapat yang itulah pendapat satunya kita kena ambil. Wanita solat di rumah. Patutnya masjid tak ada ruang solat untuk wanita ni. Semua buat lelaki belaka, perempuan semua solat kat rumah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada ketikanya Nabi menjawab kepada wanita yang bertanya dia solat di rumah lebih baik baginya. Subhanallah. Tuan-puan, situasi berbeza. Kita tengok situasi masing-masing. Situasi kita sekarang ni ada fitnah tak untuk diri kita pergi ke masjid? Masuk pintu beza, tempat wuduk beza, tak bertembung lelaki perempuan. Kenapa kita kaitkan masjid itu boleh jadi fitnah bagi wanita? Adakah kita ni pergi masjid pakai seksi, tak tutup aurat? Adakah kita ada pergaulan bebas di surau di masjid? Adakah dengan kita pergi masjid surau, kita jadi lalai tanggungjawab? Jadi punca bergaduh suami isteri? Kalau ada sebab-sebab tu, maka afdal di rumah lah. Afdal di rumah lah. Kalau kita tak boleh jaga batasan pergaulan, kalau kita tak boleh jaga aurat, kita sekian-sekian, jadi gaduh laki bini, lepas tu suami tak izin. Itu cerita lain. Dalam keadaan suami isteri boleh pergi satu kereta bawa anak-anak. Dah tua pula, tua umur 50 lebih, 60 lebih. Kan sama-sama tua, pergi masjid sama-sama. Suami isteri pergi masjid sama-sama. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada yang kata perempuan haid tidur di masjid. Tak boleh lah. Memang wanita haid tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan duduk berdiam di masjid. Wanita haid kalau ada keperluan boleh. Contoh, dia ada tertinggal handbag dia. Lepas tu dia keluar masjid, pergi tandas, tengok dia haid. Lepas tu dia masuk sekadar keperluan, lepas tu keluar balik. Ataupun dia melintas sahaja. Ada keperluan terdesak saja. Kalau boleh seorang lain ambil, ambil. Lagi nak duduk dalam masjid, tak boleh. Tak ada alasan yang kuat. Jadi, subhanallah. Berkenaan dengan solat, ya, kita akan jumpa dua pendapat. Perempuan afdal di rumah, perempuan tak ni. Tengoklah pendapat ulama kontemporari melihat suasana situasi hari ini. Masjid yang besar, masjid yang luas, masjid yang sudah ada ruang yang berbeza, masjid ada laluan berbeza, tempat wuduk berbeza. Subhanallah. Suasana zaman Nabi dalam keadaan terhadnya masjid, kecilnya Masjid Nabawi itu, dengan binaan yang tidak pada ketika zaman Nabi, binaan tu sederhana sangat, simple saja. Kan, dengan pelepah tamar, dengan dahan-dahan pokok. Maksudnya, bagaimana Nabi buat, bagaimana para wanita ketika zaman Nabi solat di masjid? Apabila lelaki, apabila selesai solat, selesai dia bagi salam, para wanita terus bangun dulu balik. Supaya nanti balik tak bertembung. Tak bertembung keluar masjid tu. Jadi, bila selesai je solat, perempuan pun keluar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebenarnya tempat yang lebih banyak fitnah bagi wanita ataupun bagi lelaki, yang lebih banyak ujian ataupun tipu daya ataupun godaan, bukan di masjid, tapi di tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat pergaulan bebas. Kita tak terfikir pula kan, kalau nak pergi shopping mall, nak pergi pasar malam, bazar. Tuan pernah pergi bazar? Saya pernah pergi bazar. Tahun ni tak pergi lagi lah. Kita boleh tengok suasana bazar tu berhimpit-himpit. Berhimpit-himpit. Kan, nak lalu, nak itu, nak ini. Orang ramainya. Bukan saya kata tak boleh pergi bazar, boleh. Tapi kalau nak bincang mana tempat yang lebih banyak fitnah, lebih banyak dugaan, lebih banyak cubaan, sebab itu Nabi sebut, nak masuk ke pasar ni, jadi kamu orang yang terakhir dan kamu orang terawal keluar. Maksudnya kalau pergi pasar ni, tempat orang ramai terbuka ni, tempat bercampur lelaki perempuan ni, jangan duduk lama-lama. Jangan duduk lama-lama. Macam itulah. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, permudahkanlah. Permudahkan wanita nak pergi masjid, nak pergi tuntut ilmu, nak pergi solat. Tak perlu nak berat-beratkan dengan ayat, lebih baik duduk kat rumah, diam kat rumah. Bila ibadah, berat-beratkan.
Bila pergi berjalan, pergi bercuti, pergi makan-makan, pergi membeli, membelah, dan kita tak ada pula nak bincang, nak ingat-ingat, nak sebut-sebut tentang mana lebih baik wanita, mana lebih sekian-sekian. Jadi subhanallah, ya, suasana Pakistan berbeza. Itu adalah budaya di Pakistan. Masjid di Pakistan tiada tempat solat wanita di masjid 90%. Ya, itu masjid di Pakistan. Dan sepanjang saya pergi masjid, bukan hanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni, pergi sekitar seluruh di masjid Arab Saudi, kita pergi ke Jeddah, ke mana-mana, ada ruang solat untuk wanita. Sepanjang saya pergi ke Jordan, pergi ke Masjidil Aqsa, kan, Masjidil Aqsa, saya pergi ke 4 masjid dalam Masjidil Aqsa. Sama ada Masjid Qibli, Masjid dalam Masjid Al-Aqsa ada 4 masjid. Masjid Qibli, masjid utama, Masjid Qubbatus Sakhra, masjid yang kita nampak kubah emas tu. Lepas tu Masjid Marwani, bawah tanah tu. Kemudian bawah tanah lagi Masjid Qadim. Ada satu lagi Masjid Burak, tempat burak diikat. Semua pun ada ruang solat wanita. Jadi di Malaysia pun semua ada ruang solat wanita. Jadi kalau ada ruang solat tertutup, kan, terjaga, kita boleh duduk, subhanallah, solatlah di masjid, di surau. Sekiranya ada sesuatu yang menyebabkan timbul fitnah, barulah afdal di rumah. Afdal lah kita di rumah. Kalau kita solat di masjid surau, kita tak boleh khusyuk sebab bawa anak kecil, anak kita menangis. Jadi kita ni takut ganggu orang, kita pun terganggu. Jadi afdal di rumah lah, solatlah di rumah. Macam tu. Jadi subhanallah, ada makcik-makcik jumpa saya nangis, "Ustazah, sedih lah makcik." Sebab ada yang kata macam ni, makcik ni solat dekat masjid tak dapat pahala, baik solat kat rumah tu, sebab afdal kat rumah. Sampai dikatakan pada dia, solat di masjid dia tak dapat pahala. Jadi dia kata mulai tahun tu dia solat tarawih seorang kat rumah. Dia kata rasa sayu, rasa sedih, makcik dah lah, suami dah tak ada, umur dah 7 lebih, kena lebih. Makcik rasa sedih sangat. Kalau tak solat di masjid tu, rasalah jumpa orang, bergaul dengan orang. Lepas tu solat, imam baca sedap, semangat sikit. Lepas tu ada moreh-moreh pula. Rasa macam ceria lah hidup ni. Solat pun rasa seronok lah makcik. Walaupun makcik solat sakit-sakit pun apa semua, tapi rasa macam bermakna, manis je, rasa seronok je, tenang, damai je kalau solat di masjid surau. Saya cakap, makcik pergilah. Pergilah makcik kat masjid kat surau. Makcik dapat pahala. Tetap dapat pahala makcik. Dapat pahala jemaah, dapat pahala solat, dapat pahala zikir, dapat pahala duduk di masjid iktikaf. Semua pahala tu dapat. Tak ada beza Allah beri pahala antara lelaki dan perempuan. Semua dilayan sama. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kalaulah kita memilih pendapat yang mengatakan ataupun kita memilih situasi bahawa wanita itu afdal di rumah, silakan. Silakan. Dan saya pula memilih kedua-duanya afdal. Di rumah pun baik, di masjid, di surau pun baik. So, siapa yang memilih di masjid itu lebih baik, kita tak payahlah mengata bagi orang yang solat di rumah. Saling menghormati sebab kedua-duanya adalah pandangan yang betul. Kedua-duanya adalah benar. Kedua-duanya ada asas. Kedua-duanya berlaku di zaman Nabi. Kedua-duanya isteri Nabi solat di masjid, ada waktu solat di rumah. Sahabat wanita pun sama. Jadi, subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Hari ini wanita bukan hanya ada di masjid. Wanita ada di tempat, semua tempat kerja. Wanita ada di tempat jual beli. Wanita ada di mana-mana sahaja. Wanita ada di tempat ladang-ladang. Kalau pada zaman Nabi, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, itu seorang wanita yang dia juga petani, dia juga menjual di pasar. Ini siapa ni? Ini kakak ipar Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar. Pernah Rasulullah bertembung, Asma tengah junjung, tengah bawa barang jualan dia. Subhanallah, dia juga seorang peniaga, wanita peniaga. Nabi tawarkan untuk diberikan kepada dia, untuk diberi tumpang sebab dia jalan kaki, bawa barang untuk diniagakan.
junjung ke, bawa ke macam tu. Lalu Nabi pun menawarkan untuk diberikan tumpang, untuk tumpanglah, jomlah naik sekali, macam tu lah, bagi tumpang. Tapi dia menolak sebab dia menjawab bahawa suaminya cemburu. Itu kan kakak ipar. Adalah cara Nabi tu macam mana nak bagi tumpang. Jadi subhanallah, dalam bab ini saya pun dah ulang banyak kali. Nantilah kita akan buat video khas ya, menjawab persoalan ni. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, InsyaAllah hari ni kita mula lambat. Saya mula 7.35 tadi. Selesaikan dulu. Hari ni kan semalam cuti. Hari pertama sekolah hari Isnin. Lepas tu semalam dekat Negeri Sembilan cuti. Cuti sekolah semua. Pejabat pun cuti. Lepas tu hari ni hari kedua lah anak sekolah. Biasalah masuk hari kedua. Masih lagi kelang kabut urus itu ini. Dan kami hantar sendiri anak ke sekolah. Awal-awal ni hantar sendiri. Jadi lambat sikit lah tadi. Lambat sikit. Semalam boleh cepat. Semalam 1 Ramadan boleh cepat sebab semalam cuti, sekolah cuti. Itu yang pukul 7 dah boleh mula. So kalaulah nampak saya pukul 7 suku tak masuk lagi, harap semua dapat faham situasinya. Sebab saya jam juga. Alhamdulillah kali ni anak sekolah tak jauh daripada pejabat. Saya live ni daripada pejabat. Jadi alhamdulillah sempatlah nak sampai. Jadi mohon maaf kalau start lambat. Jadi masa mula tu kadang tak boleh nak stick, bergantung pada trafik juga. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jika ada anak kecil boleh solat di rumah. Betul, saya setuju. Masa saya ada anak kecil, saya tak dapat solat di masjid. Sebab masa tu anak saya tak boleh dikawal. Dia boleh ganggu jemaah lain. Dia boleh nangis. Dia boleh pijak spek orang. Orang letak spek kan. Lepas tu dia lagi-lagi. Dia nak datang kat kita. Macam tu lah. Kadang dia lalu tepi orang. So daripada anak saya menjejaskan fokus solat orang lain. Dan saya pun tak fokus, berdebar dalam hati. Haraplah jangan aku ni pijak spek orang. Kadang beg orang pun dia lawa kan. Dia nak tengok-tengok. Budak kecil umur 2 tahun, 3 tahun. Tapi sekarang Fatimah dah 5 tahun. Hana dah 7 tahun. Ni anak nombor 6 dan nombor 7. Maka Alhamdulillah dah boleh bawa. Bila bawa tu diorang pula suka. Dan diorang tahu diorang boleh main. Kita dah bagi diorang pen, kertas, color-color. Diorang boleh buat kerja tu dengan kawan-kawan. So diorang pun tak bising. Jadi bila anak kita nampak okey, jadi kita pun okey untuk datang ke masjid. Acik-acik ni meleret pandang anak saya. Segan terus, besok tak pergi. Ya, betul. Saya pun macam tu. Kadang kena marah dengan makcik depan-depan. Ni anak bising ni, kau tahu dah bising, tak payah bawa lah anak ni. Kalau anak tak boleh nak duduk diam. Kena marah stepek kan. Jadi memanglah hati kita pun terulah koyak rabak. Tak datang dah masjid. Tak apalah. Masa tu kita tak pergi. Tapi sekarang anak dah okey, kita pergilah. Subhanallah. Ya, tak terkawal pada jemaah lain. Dia punya menangis tu satu surau tu bergegar kan. Kadang budak-budak menangis satu surau. Imam pun boleh tak keluar daripada duk kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum. Imam tu bila dengar budak nangis sampai berdengung, sampai bergegar surau masjid tu, dia pun tak jumpa jalan keluar. Baca kuliah tu tak jumpa jalan keluar. Mana jalan keluar ni? Tak keluar-keluar. Masya Allah. Al-Fatihah pun boleh jadi tegak gagap. Sungguh. Jadi kita tak payahlah nak koyak rabak kecil hati. Orang tegur anak kita, mengganggu. Orang melerik-lerik tengok tak payah kecil hati. Tak payah kecil hati kalau kita rasa orang marah. Sebab yelah, semua orang ada hak kan. Kita memang ada hak bawa anak kita. Tapi jemaah juga ada hak. Ada hak untuk dapat ketenangan di masjid. Ada hak untuk fokus solat. Ada hak untuk mereka dapat solat dengan baik, dengan tenang. Gitu. Sebab tu kalau kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, anak kecil tak boleh bawa masuk dalam ruang solat utama tu. Anak kecil tak dibenarkan. Kalau solat Masjidil Haram
pun sama, Masjid Nabawi pun sama. Tapi adalah yang terlepas-lepas masuk tu. Sebab dia dah sediakan ruang di luar yang begitu luas untuk ibu, ayah yang bawa anak kecil. Jadi kat luar tu dia bertempik dia apa, tak apa. Tapi kalau kat dalam, sebab ia tertutup tuan-puan sekalian. Kan ruang solat dalam tertutup. Bila dia meraung tu memang berdengung lah satu masjid, satu surau. Sebab itu saya cakap, saya pun pergi surau ni kat rumah taman saya ni, saya duduk kat beranda. Tak putus saf. Tuan-puan sekalian, jangan fikir pasal putus saf semua tu. Tak putus saf. Tak putus saf. Ada jarak yang jauh baru putus saf. Selagi mana kita boleh dengar dan tak terpisah, tak putus saf. Jadi saya duduk kat beranda sebab saya ada bawa 2 anak kecil saya tu lah. Yang 5 tahun dengan, yang 7 tahun dengan 5 tahun. Sebab diorang duduk main-main kat luar tu. So, subhanallah, alhamdulillah, okey je. Walaupun duduk kat luar, bising dia budak-budak ni, tapi nikmat solat di masjid surau tu. Kedua, kita rasa macam tu imam baca tu dengan sedap. Kadang kita rasa macam kita solat sendiri tak boleh nak menghayati macam tu, tapi bila imam baca dengan suara yang Allah kurniakan, Nabi memang mengiktiraf tau orang dah ada suara sedap ni. Nabi pernah memuji seorang sahabat, saya tak ingat nama siapa. Bahkan bila Nabi jumpa dia, Nabi suruh dia baca. Lepas tu Nabi puji dia dan Nabi doakan macam tu lah orang-orang yang diberi kelebihan suara yang sedap, lalu dia bacakan Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu kita pilih imam ni bukan saja-saja suara sedap. Bukan, oh ni tak ikhlas ni, suara sedap ni, nanti dia baca, lepas tu dia rasa sedap, dia jadi riak. Tak boleh kita nuduh macam tu tuan-puan sekalian. Sebenarnya memang antara kriteria imam, dia perlu suaranya itu membantu supaya makmum jadi bertambah khusyuk, bertambah nikmat dan bertambah manis dalam ibadah. Tuan-puan sekalian, kalau imam salah tajwid, lagilah makmum ni resah gelisah. Salah makhraj, lagilah resah gelisah. Betul atau tidak? Memang mempengaruhi. Kalau imam tegak gagap, satu makmum semua tegak gagap. Gitu. Masya Allah. Ustaz Din suara sedap. Ya, betul Ustaz Din suara sedap. Okey. Alhamdulillah. Jadi memahamilah kita ya. Jemaah tak bawa anak memahami, jemaah bawa anak pun memahami. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia sebenarnya macam ni, ibu ayah. Pengalaman saya pun ada anak kecil. Saya bukan kata anda yang ada anak kecil ni, saya bukan tak sokong buat anak kecil. Masa saya nak sesuaikan anak dengan masjid, saya pergi bukan waktu solat. Kami bawa dulu anak-anak, contohlah hujung minggu ni kita bawa waktu duha, bukan waktu kuliah. Waktu tak ada orang, waktu duha saja, bawa anak pukul 10 pagi, 8 pagi, 9 pagi, kan waktu tu tak ada orang. So kita bawa anak kecil kita duduk dalam masjid. Lepas tu kita buat solat duha, kita baca Quran. Masa tu kita didik anak kita supaya boleh duduk dengan tenang di masjid. Bawa lah pensel, bawa color kan. Anak kecil ni, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ni. Lepas tu, kita pun bagi tahu ini rumah Allah kan. Rumah Allah tak boleh buat bising. Rumah Allah kena elok-elok. Dan lain ada malaikat, apa semua. Masa tu sesuai kita nak bagi pendidikan pada anak-anak. Bawa kerap sampai dia suka duduk kat rumah Allah. Sampai dia seronok, sampai dia faham. Tapi kalaulah kita kali pertama bawa anak masa solat tarawih, umur dia 4 tahun. Lepas tu kita nak suruh dia duduk diam. Dia pun terkejut tengok tak biasa datang. Lepas tu jumpa kawan-kawan, dia terus berlari je lah. Masa tu kita baru nak cakap, ini rumah Allah, jangan berlari, jangan bising. Masa tu tak masuk dah. Sebab apa? Dia dah jumpa kawan. Dia dah seronok dah ni. Dia dah tak masuk dah lah apa yang kita tegur. Walaupun mata kita bulat macam mana jegil pun, walaupun tangan kita pusing, cubit dia akan tanya kita balik. Kenapa Umi? Kenapa mata Umi macam tu? Gitu anak saya pun kadang macam tu. Kalau kita dulu, mak kita macam ni je sekali. Oh, dah menggeletar lah lutut ni. Sudah dah lah, seram rasa kan. Apa nak kena balik ni nanti. Contohlah pergi rumah orang kan, Contoh kita berebut biskut depan mak. Mak macam ni je. Macam tu mak kan. Oh, zaman sekarang buat macam tu dekat anak. Kenapa Umi? Kenapa mata Umi macam tu? Macam tu kan. Kadang kalau cubit tu kan, dia boleh, aduh sakit. Kita kalau kena cubit dengan mak kita dulu, tahan je lah, tarik nafas dalam-dalam. Tapi beza. Kita tak boleh nak buat perbandingan lah kita dengan
kita dengan dulu dengan anak kita sekarang. Sebab kita kena membesarkan anak mengikut zaman. Mereka lebih berani bersuara, mereka lebih macam-macam lah sebab ini zamannya. Jadi Masya Allah kita kena faham tak cadangan saya tu? Cadangan saya ialah kita bawa anak kita, biasakan dengan masjid bukan pada waktu perdana, bukan pada waktu orang ramai. Kita cuba bawakan dulu anak kita pada waktu yang tidak ada orang, yang tidak ada majlis. Waktu duha memang seronok. Duduk waktu duha kita dengan anak-anak, kita masuk ke masjid, masa tu boleh didik. Cuba buat hari Sabtu ni, bukannya ada majlis, ada tazkirah, ada syamah ke apa, kita bawa satu keluarga, wahai para lelaki ataupun para isteri yang hadir, cuba cadangkan pada suami masing-masing, ajak hujung minggu ni hari Sabtu satu keluarga pergi ke masjid. Pilihlah masjid yang terdekat. Lepas tu nak masuk, kita tu kata okey sekarang kita nak masuk masjid, langkah kanan. Dah masuk masjid, okey kita baca doa masuk masjid. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Anak-anak pun semua ikut. Anak yang kecil, anak yang besar. Okey sekarang kita niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ataupun saja aku iktikaf di masjid ni kerana Allah. Okey kita pun bagi tahu. Sekarang anak-anak kita masuk masjid, kita niat iktikaf, kita dapat pahala. Apa pun kita buat, yang penting bukan dosa, bukan maksiat, kita dapat pahala. Walaupun kita tertidur dalam masjid, kita tetap dapat pahala iktikaf. Lepas tu kita kata okey sekarang pergi ambil wuduk masing-masing, pergi ambil wuduk. Kalau dah ada wuduk di rumah, okey. Lepas tu kita kata okey ni masjid. Masjid ni tempat ibadah para malaikat, tempat berkumpul para malaikat. Ini adalah rumah Allah. Kita pun terangkan okey ada adab bila berada di rumah Allah. Sekian-sekian. Ya, bila dah biasa buat, anak kita boleh behave, anak kita boleh ni. Jadi latihan dan cubaan tu kita buat pada bukan waktu ramai orang. Tapi kalau anak kita memang jenis yang memang behave je, okey je, nak bawa terus praktis masa solat tarawih, silakan. Alhamdulillah. Kita yang tahu pasal anak kita macam mana kan. Anak budak-budak ni bila tempat dia tak biasa, dia jadi excited nak berlari. Dia excited nak explore. Dia excited lah tengok ramai orang. Jadi tapi kalau kita dah biasa kan, dia dah rasa biasa, dia tak adalah excited macam kali pertama macam tu. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Siaplah dalam kereta nanti sayyarah. Kakak saya senang je sebut sayyarah. Maknanya siaplah dalam kereta. Oh, bijak. Masya Allah. Ni ada yang kata, Ustazah ingat tak Kela nangis di masjid, Kak Kasih sebut masjid belah Seremban masa Ustazah tengah melayani jemaah bergambar. Ya. Oh, Muna Zaiko dia kata gini. Memang lawak ni memang lawak. Dia kata kakak saya senang je, kalau anak buat perangai dia akan sebut sayyarah. Maksudnya ya, saya boleh buat lah tu. Oh, macam tu. Bijak. Tahu tak ada cadangan dekat IG ni, dia kata macam ni Ustazah. Kalau kakak saya senang je, kalau anak buat perangai contoh mungkinlah kat kedai makan ke, depan orang ke, kat rumah orang ke, ataupun kat masjid ke kan, dia sebut sayyarah. Faham tak apa maksud sayyarah? Sayyarah tu bahasa Arab, maksud dia kereta. Maksudnya siaplah dalam kereta kejap lagi. Gitu. Sayyarah. Okey, saya rasa itu ilmu salah satu. Bolehlah ilmu parenting yang bagus juga saya rasa. Jadi sebab budak ni kan depan orang dia berani buat kan, dia berani minta, dia berani itu ini. Jadi kita sebut sayyarah. Dia tahu kejap lagi siaplah dalam kereta. Ibarat macam tu. Masya Allah. Saya pun nak buatlah sayyarah. Apa maksud sayyarah? Sayyarah tu masuk kereta. Sayyarah sin ya alif rota. Sayyarah kereta. Maksudnya bahasa Arab sayyarah tu. Maksudnya kalau anak tu sayyarah. Siaplah dalam kereta sat lagi. Ibarat macam tu lah. Okey, sahabat-sahabat, sekarang dah pukul 8.15. Kita ada lebih kurang 20 minit. Saya ada ceramah di lokasi di area Kajang. Jadi insya-Allah kita akan fokus balik sekarang ni kepada pengajian kita. Panjang pula celoteh saya di awal-awal ni, minta maaf ya. Okey, kita mulakan majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, seterusnya tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita akan sama-sama membacakan surah. Kita buka Al-Fatihah saja pun dah okey hari ni ya. Kita bacakan surah yang pertama untuk kita tadabbur. Sepatutnya semalam kita tadabbur surah yang pertama iaitu surah An-Naba, tapi kita pindah pada hari ini sebab semalam kita mulakan mukadimah berkaitan dengan Ramadan. Jadi insya-Allah saya akan bacakan surah ini. Siapa-siapa yang hafal boleh ikut sama baca. Siapa ada Al-Quran ataupun ada phone dengan Al-Quran pun boleh buka surah An-Naba, kita serentak baca ya. Selepas saya baca surah An-Naba daripada awal sampai akhir, saya akan bacakan terjemahan. Kemudian kita akan tadabbur terjemahan, lepas tu kita akan tadabbur secara ringkas berkaitan dengan surah An-Naba. Untuk makluman, sepanjang Ramadan ini setiap hari Isnin sampai Jumaat kuliah adalah berkait dengan tadabbur Al-Quran. Sempena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Itu firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Jadi itu yang disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Saum. Syahrul Ramadan, Syahrul Jud. Syahrul Ramadan, Syahrul Jihad. Ada banyak lagi gelaran kepada bulan Ramadan. Apa maksud saya tadi? Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan bersedekah. Syahrul Jud tu bulan bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan yang last kali tu bulan jihad. Dan ada banyak lagi gelaran kepada bulan Ramadan. Kita tak boleh terus fikir bulan Ramadan puasa. Tak, bukan hanya ibadah puasa. Ramadan ini didirikan bukan hanya dengan puasa. Ia didirikan, dibangunkan dan diimarahkan dengan Al-Quranul Karim. Dengan qiyamul lail, dengan solat malam yang ditambah. Hanya bulan Ramadan saja ada solat tarawih. Bulan lain tak ada. Al-Quran ada di bulan yang lain. Boleh baca. Puasa pun ada puasa sunat di bulan-bulan yang lain. Tapi ada satu solat hanya ada di bulan Ramadan saja, itu solat sunat. Jadi siangnya ibadah dengan puasa, malamnya dengan perbanyakkan solat. Subhanallah. Tuan-puan, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, tak delay sekejap kan, jadi turun. Saya faham kadang-kadang dia jadi macam tu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, alhamdulillah saya ni sebenarnya masih lagi post yang kita panggil. Malam tadi kena migraine, start daripada sebelum buka puasa, setengah jam sebelum. Migraine dengan mild vertigo macam tu. Mata berpinah-pinah, lepas tu sakit kepala sampailah lelap. Alhamdulillah kita solatlah semua tu, tapi dalam keadaan sakit kepala. Jadi biasanya sehari selepas kita migraine, kita masih lagi ada kesan tu. Masih ada lagi kesan, mata kita pun masih lagi rasa tak jelas. Mata tu masih rasa macam kabur-kabur. Bila kita migraine, kita sakit yang teruk tu, dia akan efek juga mata. Macam mata masih lagi tak bermain. Macam itulah lebih kurang. Jadi itu antara faktor juga saya lambat mula pada pagi ni. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, sekarang kita akan baca surah An-Naba. Masya Allah. Okey, baca surah An-Naba ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, sekarang kita akan tengok apakah terjemahan daripada surah An-Naba ini. Apakah terjemahan daripada surah An-Naba? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, kita dengarkan ya, daripada ayat yang pertama. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, iaitu berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasan. Yang mereka berselisih mengenainya, jangan sekali-kali mereka bersikap demikian. Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Sekali lagi, jangan. Mereka akan mengetahui kelak tentang apakah yang menimpa mereka. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai tiang pasaknya? Dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat, dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian, dan kami telah menjadikan siang masa untuk membina kehidupan, dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat dan kukuh, dan kami telah menjadikan lampu pelita yang terang benderang cahayanya iaitu matahari, dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta kebun-kebun yang subur rendang pokoknya. Ayat yang ke-17. Subhanallah, bila kita dengar ni tuan-puan sekalian, dia menusuk masuk ke dalam hati. Surah ini Allah memberikan kita, Allah berikan pertanyaan dan Allah memberi pemberitahuan bahawa Allah lah yang menciptakan bumi yang terbentang luas. Walaupun kita kata bumi ini bulat, tapi pelik kan, kita tak pernah berjalan rasa bulat. Sebab terlalu besar sangat bumi ini dihamparkan. Walaupun bumi ini bentuknya adalah bulat,
Tapi kita tak pernah rasa ada satu tempat yang tiba-tiba rasa macam melengkung naik ke atas. Tak pernah. Ataupun melengkung turun ke bawah. Tak pernah. Subhanallah. Betapa hebatnya ciptaan Allah ini. Bumi ini hamparannya dihampar. Seperti mana disebutkan Allah berfirman. Dan kami telah menjadikan. Okey, nanti kita akan tengok balik ayat tu sampai 16. Sekarang kita nak sambung ayat yang ke-17. Sesungguhnya hari pemutusan hukum, iaitu hari kiamat, adalah satu masa yang ditentukan, iaitu hari ditiup sangkakala. Lalu kamu bangkit hidup serta datang secara berkumpulan. Dan pada masa itu langit dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung ganang diterbangkan ke angkasa, lalu ia menjadi seperti debu yang bertembangan. Masya Allah, itu bayangan apa yang akan berlaku bila hari kiamat itu datang. Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu satu masa yang ditentukan, akan sampai masanya, iaitu hari ditiup sangkakala. Lalu kamu bangkit hidup serta datang secara berkumpulan, kita akan hidup kembali. Dan pada masa itu langit akan dibuka, maka terdapat berapa pintu. Dan ketika itu gunung ganang diterbangkan ke angkasa. Gunung ganang, tuan-puan sekian, bukit tu yang nampak besar, gunung yang nampak tinggi, gunung Everest tu, dia akan terbang ringan seperti kapas. Kita ni tak tahulah jadi macam apa, macam debu. Betapa dahsyatnya bila tiupan sangkakala, tuan-puan sekalian, gunung yang begitu besar tu dia akan terbang seperti kapas sahaja. Okey, ayat 21. Sesungguhnya neraka Jahannam ada di tempat pemerhatian untuk orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Mereka tidak dapat merasai udara yang segar di dalamnya dan tidak pula diberikan sebarang minuman kecuali air panas yang menggelegak dan air nanah sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak mengambil ingatan terhadap hari hitungan amal, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sebenar. Dan segala sesuatu telah kami hitung dan catat secara bertulis dalam suatu kitab. Oleh itu rasakan azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan yang lain selain menambah pelbagai azab kepada kamu. Allahu Akbar. Itu gambaran dalam neraka. Ayat Allahu Akbar. Ada beberapa pembahagian, nanti kita akan tengok. Ayat yang ke-31. Sesungguhnya orang yang bertakwa disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Mereka akan beroleh kebun-kebun dan buah anggur, dan perawan-perawan yang sebaya umurnya, dan gelas yang penuh berisi dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta, sebagai balasan daripada Tuhanmu, iaitu satu limpah kurniaan yang amat luas. Tuhan yang mentadbir 7 petala langit dan bumi, serta apa yang ada di dalam antara keduanya. Tuhan yang Maha Pemurah, tidak ada siapa pun yang diberi kuasa berkata-kata dengannya. Ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir, ayat 38. Pada masa Jibril dan malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan, tidak ada yang berani berkata-kata melainkan sesiapa yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, serta Dia yang berkata benar. Itulah hari yang pasti akan berlaku. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, nescaya dia akan mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat masanya akan tiba, iaitu hari seseorang akan melihat apa yang telah diusahakannya, dan orang yang kafir berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu adalah tanah. Allahu Akbar. Tuan-puan, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sekarang kita nak tadabbur surah An-Naba ini. Masya Allah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pembahagian. Boleh tuliskan, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ada 5 pembahagian. 5 daripada surah ini, daripada surah An-Naba. Ada berapa ayat? Okey, surah An-Naba adalah surah yang pertama dalam juzuk Amma ataupun juzuk 30. Ia mempunyai 40 ayat. 40 ayat. Masya Allah. Maksud An-Naba ialah, apa maksud An-Naba? Iaitu berita besar.
berita besar. Yang mana berita besar ini tidak didengar oleh kaum ataupun Bani Israel ataupun kaum, tidak didengar oleh kaum Arab ketika itu. Berita tentang hari kiamat, detailnya, apa yang akan berlaku, kan, sangkakala, berita tentang hari akhirat, padang mahsyar. Jadi berita ni betul-betul menggemparkan, betul-betul mengejutkan. Jadi para musyrik, orang-orang kafir memang terus tolak lah. Terus tolak. Mereka bertanya sama mereka bukan dengan tujuan untuk mereka percaya. Bukan tujuan untuk mereka menerima. Bukan tujuan untuk mereka berfikir-fikir. Tapi mereka saling bertanya ni untuk mengejek-ngejek. Kau dah dengar cerita pasal tu? Untuk mengejek-ngejek. Untuk menghina. Untuk mencari bahan. Bahan untuk dibaham. Macam tu lah. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Okey, ada berapa bahagian? Surah ini adalah surah yang diturunkan di Makkah. Subhanallah. Kalau kita tengok berita besar ini surah Makkiyah. Ia merupakan surah yang ke-78. Surah yang ke-78 daripada 114 surah. Dia surah yang pertama dalam juzuk 30. Bilangan ayat 40 dan surah ini turun di Mekah. Kita tahu Al-Quran turun dalam tempoh 23 tahun. 23 tahun. Tuliskan. Al-Quran turun dalam tempoh 23 tahun. 13 tahun diturunkan di Mekah. Dan 10 tahun diturunkan di Madinah. 13 tahun iaitu bermula umur Nabi 40, Nabi dilantik 40, dilantik jadi Nabi, sampai umur Nabi 53 tahun. Kan Nabi hijrah ke Madinah umur 53, so 13 tahun Al-Quran ataupun wahyu diturunkan di Mekah. Kemudian 10 tahun. Kan Nabi daripada umur 53 sampai 63 Nabi wafat, 10 tahun jarak Nabi duduk di Madinah. Jadi surah yang turun di Mekah namanya Makkiyah. Surah yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Jadi kita tahu mana surah Makkiyah, mana surah Madaniyah. Jadi tuan-puan sekian, surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, kebanyakannya ada berkaitan dengan akidah. Ini kan berkaitan dengan akidah, tauhid, kepercayaan, beriman kepada hari kiamat. Ia berkaitan dengan rukun iman, iaitu bab akidah, bab tauhid. Manakala kalau kita tengok surah yang diturunkan di Madinah, ia banyak berkaitan dengan hukum hakam, berkenaan dengan fiqh, berkaitan dengan perintah dan larangan. Masya Allah. Sebab itu solat, perintah solat pun diterima ketika umur Nabi lebih kurang 51-52 sebelum hijrah. Masya Allah. Begitu juga dengan perintah zakat, perintah umrah, perintah haji, perintah, banyak lagi perintah-perintah hukum hakam, kewajipan dan larangan diturunkan di Madinah. Sebab itu kita boleh tengok isi kandungan surah-surah yang turun di Mekah beza, surah yang turunkan di Madinah berbeza. Okey, sahabat-sahabat semua. Sekarang kita pergi kepada, saya sebut tadi ada 5 pembahagian daripada surah ini. Surah apa? Surah Abasa. Surah Abasa. Masya Allah. Okey, Abasa maksud apa? Siapa boleh tuliskan? Siapa yang hukum hakam di Madinah? Betul. Eloknya kita bila dah ada dapat ilmu, kita tulis. Ada orang boleh baca, ada orang dia tak clear, saya sebut apa tadi tu. Jadi anda tulis, orang lain boleh baca juga, anda dapat pahala. Okey, sahabat-sahabat yang hadir ni lebih kurang dalam 2,000, 3,000, 4,000, lebih kurang dalam 5,000 yang hadir ni. Kita gabung semua ni 2,000, 1,400, 3,400, 3,400 campur 4,000, lebih kurang 4,000 lebih yang hadir ni. Subhanallah. Boleh tak bantu sebarkan kuliah kita? Kita buat kuliah tadabbur ni setiap hari di bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, An-Naba maksudnya ada berita besar. Surah ini diturunkan di Mekah. Ia berkaitan dengan akidah. Berapa ayat? Ada 40 ayat. Surah yang ke-78. 78 daripada 114 surah. Okey. Sekarang kita nak pergi pembahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan kehebatan, kuasa, kehebatan Allah menciptakan bumi, menciptakan semuanya. Okey, kita tengok. Kita tengok ayat yang pertama. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Mereka tu duduk saling bertanya tentang apa tu? Kan duduk bising, duduk gosip-gosip tu, tengah bercakap pasal apa tu? Ayat kedua, tentang berita yang besar, iaitu berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasan.
Mereka duk cakap tentang hari kebangkitan, yang mana setelah hancur, kan, setelah manusia mati, segalanya musnah, akan dibangkitkan semula, semuanya hidup kembali. Maka mereka ni duduk heboh, duduk riuh sebab mereka baru dengar ni, bahawa ada hari kebangkitan sekian-sekian. Kita mati, yang mati-mati, mak kita mati tu, ayah kita yang mati tu, sudah mati tu akan hidup balik. Yang ketiga, yang mereka berselisih mengenainya. Mereka berselisih. Jangan sekali-kali mereka bersikap demikian. Mereka akan mengetahui tentang kebenaran hari balasan itu. Sekali-kali jangan. Mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang akan menimpa mereka. Okey, itu bahagian pertama, iaitu bahagian yang mana mereka saling bertanya. Bertanya tentang apa? Tentang hari kebangkitan. Bertanya tentang apa? Tentang hari pembalasan. Mereka saling bercakap, bergosip. Ayat 1 hingga ayat 5, subhanallah, adalah berkaitan dengan pertanyaan hari berita besar, iaitu berita yang sampai pada mereka bahawa kita akan dibangkitkan semula. Itu bahagian yang pertama daripada surah ini. Kita tengok bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, tuan-puan sekalian, Masya Allah, berkaitan dengan kekuasaan Allah, kehebatan Allah menciptakan alam ini. Masya Allah. Kalau kita baca ayat ni, kita akan rasa kerdil, kita akan rasa kecil, kita akan rasa apa kita buat ni tak ada apa pun. Kita akan rasa, ya Allah, kenapalah aku ni duk besar-besarkan sangat ni. Kenapalah aku rasa aku ni macam tak ada tempat nak bergantung, nak minta tolong. Allah kan yang maha hebat. Allah kan yang ciptakan semuanya. Masya Allah. Okey, bahagian yang kedua iaitu berkenaan dengan kekuasaan Allah menciptakan alam dengan pelbagai nikmat. Okey, kita cuba baca ayat yang ke-6, terjemahan ayat ke-6 surah An-Naba. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Bumi ini terbentang luas sebagai hamparan. Allah membentangkan bumi ini. Walaupun bumi ini bulat, tapi kita tetap merasakan bumi ini sangat luas. Cuba tengok laut. Kan kita kalau duduk tengah laut tak nampak hujung, tak nampak kiri kanan, tak nampak belakang. Cuba duduk kat padang pasir pun sama, terbentang luas. Cubalah kita duduk atas bukit tinggi kat puncak, kita akan nampak, ya Allah, tak ada penghujung bumi ni. Tapi tetap kita tak nampak bulat ke, nampak ada melengkung naik ke, tak ada. Kita jalanlah kaki daripada hujung bumi ke hujung bumi, kita tak akan jumpa mana-mana bentuk lengkungan dan sebagainya. Kerana ia terlalu luas, tuan-puan sekalian. Terlalu besar. Kalaulah contoh macam ni lah, padahal ada melengkung ni kan, tapi sebab duduk atas ni, nampak luas je lah, nampak seluas mata memandang. Nampak seluas mata memandang. Macam mana lagi nak bagi? Kan bulat kan? Bulat. Tak ada pula benda bulat. Tak apalah bulat. Sebab luas sangat, jadi tak nampak bentuk bulat tu. Sebab bulat itu sendiri terlalu besar. Masya Allah. Allah berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan untuk kamu? Kamu duduk atas bumi, kamu cari rezeki, kamu berjalan di atas muka bumi. Kemudian ayat yang ke-7, dan gunung ganang sebagai tiang pasaknya. Sebab itu kita kata, kan, bukit tu kalau kita tengok, lagi tinggi gunung tu, lagilah dalam pasak dia. Bukit tu tinggi dia macam ni tapi pasak dia kat bawah tu lagi dalam. Kalau kita tengok paku pun, kita boleh tahu paku dinding tu ataupun paku pada dia bergantung kepada kepala paku tu. Perasan tak? Kalau kepala paku tu besar, maksudnya kita boleh faham, paku ni besar ni dalam. Kalau paku tu kecil belakang paku, faham paku kecil je, kita tahu ni paku ni halus ya ni. Tapi kalau lagi besar, lagi panjang, lagi tebal paku tu. Pasu kepala paku tu lagi besar, lagi panjang paku tu. Faham tak maksud saya? Jadi yang kita nampak paku ke nampak atas kepala paku? Yang kita nampak kepala paku, kita tak nampak paku. Yang kita nampak gunung, kita tak nampak pasak gunung. Kita kata, tingginya gunung Himalaya, tingginya gunung Fujiyama, tingginya gunung Everest. Tapi kita tak nampak pasak gunung Everest. Pasak gunung Everest tu lagi tinggi. Kalau gunung Everest berapa ribu kilometer,
pasak Gunung Everest tu lagi dalam. Maksudnya ketinggian tu lagi tinggi, pasak ke bawah. Jadi cuba bayangkan ini dinding, lepas tu ini paku. Ini paku, kan paku masuk ke dalam kan. Lepas tu kat luar ni adalah kepala paku, betul tak? Cuba bayangkan kita ambil apa? Kita ambil pisau lah, gergaji ke, kita potong kepala paku. Apa berlaku? Memang tercabut. Kepala paku dipotong, maka tercabut ni. Walaupun pasak kat dalam ni dalam, tapi saat kita cabut kepala paku tu, puan sekalian, maka dia akan tercabut. Sekarang ni Bukit Bukau kan dipotong, ditarah. Pokok ni, kepala paku kalau dibuang tercabut. Walaupun paku tu dalam ke dalam. Walaupun pasak bumi tu memang dalam, memasak bumi. Allah berfirman ni, dan kami jadikan gunung ganang tiang pasaknya, jadi pasak bumi ni. Maka bila bukit ditarah, sebab itu berlakunya kerosakan muka bumi, berlakunya gegaran, gempa bumi, berlakulah macam-macam malapetaka yang berkait dengan bumi. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila Allah menyebut, bukan dalam surah An-Naba, banyak surah, bila sebut pasal gunung ganang adalah pasak kepada bumi, dan gunung ganang sebagai tiang pasaknya. Okey, itu ayat ke-7. Ayat ke-8, dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kita semua ada pasangan. Habis tu ustazah ada yang mati tak kahwin-kahwin tu, kata semua ada pasangan. Pasangannya kalaulah bukan suami. Sekarang ni tuan-puan sekalian, kan semua ada pasangan, semua ada teman tuan-puan sekalian. Kalau kita tak ada pasangan dengan lelaki ataupun dengan suami, kita ada teman kita, pasangan kita, mungkin kawan, mungkin adik-beradik, mungkin mak ayah. Ada orang, saya punya pasangan saya kerja saya tu, saya rapat dengan kerja saya suka kerja saya, sebab itulah pasangan hidup saya. Saya buat kerja, saya happy, saya gembira bila saya buat kerja, saya seronok buat kerja. Ada orang pasangan dia, okey, memanglah pasangan sepatutnya lelaki perempuan, tetapi jika tidak ditakdirkan pasangan lelaki perempuan itu di dunia, yakin bahawa pasangan itu akan ada di akhirat kelak. Apa saja yang kita nak, kita akan dapat di syurga kan, di akhirat. Tapi kalaulah dia nak tenangkan hati dia, tak apalah, aku tak ada pasangan kat dunia pun, aku berpasanglah dengan kereta aku ni, berpasangan, inilah pasangan aku, teman hidup aku. Apa dia? Kucing contoh. Ada orang jadi anak, ada orang kambing, ada orang lembu, macam tu lah. Maksudnya pasti kita ada teman juga. Walau bagaimanapun, insya-Allah bagi yang tak bertemu jodoh di dunia, kita akan bertemu jodoh di syurga, insya-Allah. Okey, kita tengok lagi ayat ke-9, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Tidur tu untuk kamu rehat. Tapi kalau nak kupas pasal tidur ni, saya dah kupas lalu, kita teruskan lagi. Dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian. Malam itu menyelimuti kita ataupun menyelaputi kita, sebagaimana pakaian menyelaputi kita. Malam itu sebenarnya ia memberikan kedamaian, sebagaimana pakaian mendamaikan diri kita. Malam memberikan kepada kita kesejahteraan, bagaimana pakaian itu memberi sejahtera. Tuan-puan sekalian, bila kita pakai pakaian, dalam tu jadi gelap tak? Gelap kan? Apabila malam diselaputi, apabila bumi ini diselimuti malam, dia jadi gelap. Malam menyelaputi. Bila kita pakai pakaian kan kalau kita tengok di bawah pakaian, dia jadi gelap. Tetapi mendamaikan, menenangkan, memberikan kesejahteraan. Allah jadikan tidur kamu untuk berehat, dan menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian. Dan kami telah menjadikan siang masa untuk kamu membina kehidupan. Ni siang kan adalah untuk waktu kita membina kehidupan, membina apa yang kita usahakan, meneruskan segala usaha-usaha tanpa henti. Subhanallah. Dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat dan kukuh. Ini tentang kekuasaan Allah. Dan kami telah menjadikan lampu pelita yang terang benderang cahayanya, iaitu matahari, menerangi seluruh alam. Dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Dan kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, serta kebun-kebun yang subur rendang pokoknya. Masya Allah. Jadi, bahagian yang kedua daripada surah An-Naba menceritakan tentang kehebatan ciptaan Allah.
kehebatan Allah dan ciptaannya. Allah menyebutkan, Allah menurunkan daripada awan air hujan yang mencurah-curah untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan daripadanya tumbuh-tumbuhan serta kebun yang subur rendang pokoknya. Tuan-puan sekalian, kalau kita ada air paip, satu taman kita guna buat hujan, berapa lama boleh? Berapa lama tuan-puan sekalian kita boleh buat air hujan daripada paip rumah kita? Tapi bayangkan bila Allah turunkan hujan, kadang 2 jam tak henti, 3 jam tak henti. Pernah tak hujan pagi sampai malam? Pernah tak hujan sehari? Kita sampai fikir, daripada mana banyak air ni? Ya Allah, tak berhenti-henti air ni. Hujan tak berhenti-henti. Kadang rintik, kadang lebat, kadang hujan berhari-hari hujan. Kan? Subhanallah, hebat. Itulah kehebatan Allah. Kalau Allah nak turunkan hujan, mencurah-curah tanpa henti, Allah boleh buat. Kalau Allah nak menahan hujan, sampai setahun tak hujan, sampai bulan-bulan tak hujan panas, Allah boleh buat. Segala-galanya Allah mampu dan Allah boleh buat. Subhanallah. Kita kalau ada air satu tangki besar pun, berapa banyak akan kering. Tapi Allah buat hujan. Allah perintahkan, boleh tak kering hujan. Subhanallah. Dan daripada air hujan itulah tumbuhnya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Kemudian itu bahagian yang kedua. Tengok bahagian yang ketiga pula. Bahagian pertama tentang mereka saling bersoal jawab, mereka saling berselisih. Surah An-Naba ni. Bahagian yang kedua pula adalah berkait dengan kehebatan ciptaan Allah. Manakala bahagian yang ketiga, ayat itu dahsyatnya hari kebangkitan. Cuba kita tengok. Ayat yang ke-17, sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan, iaitu hari yang ditiup sangkakala. Lalu kamu bangkit hidup serta datang secara berkumpulan. Dan pada masa itu langit dibuka dan maka terdapatlah beberapa pintu. Gunung ganan diterbangkan ke angkasa. Lalu ia menjadi seperti debu yang bertembangan. Gunung Everest tu, yang besar tu, kan? Gunung apa, Himalaya, gunung apa? Bukit besar macam mana pun, dia akan berterbangan. Allah berfirman, dia seperti debu. Tuan-puan sekalian, kita pernah nampak debu berterbangan? Pernah nampak ke debu berterbangan? Kita hanya boleh tahu bahawa kita cuma boleh rasa kalau angin tu bawa debu. Kita boleh rasa angin berdebu. Bukan angin kosong ni, berdebu. Kita boleh nampak. Debu berterbangan. Itu kalau pasir boleh nampak. Tapi kalau debu kita tak nampak. Sekarang ni ada debu tak ni dalam udara kita? Ada debu. Ada debu ni dalam udara kita. Betul atau tidak? Tapi tak boleh nampak dengan mata kasar, tuan-puan sekalian. Bayangkan, Masya Allah, di akhirat kelak, bila ditiup sangkakala, gunung itu seperti debu berterbangan. Dia jadi keringan, dia jadi kecil. Kita ni hancur lebur, tak tahu macam mana. Subhanallah. Kalau kita kata kapas boleh nampak lagi berterbangan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tamsilan, gunung Bukit Bukal itu ibarat seperti debu berterbangan. Masya Allah. Allahu Akbar. Balasan bagi orang yang derah. Okey, itulah dia. Itu dahsyatnya, bahagian ketiga itu dahsyatnya hari kebangkitan. Gunung ganan diterbangkan ke angkasa lalu menjadi seperti debu. Sekarang kita pergi bahagian yang keempat dalam surah An-Naba, iaitu berkaitan dengan balasan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Orang yang langgar perintah Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang hidupnya sesuka hati dia. Orang yang sesuka hati je nak cakap apa, nak tulis apa. Sesuka hati je menghina, merendah, memfitnah. Sesuka hati je. Orang yang tidak memikirkan. Orang-orang yang begini, dia tidak memikirkan tentang hari kebangkitan. Kalau dia beriman dan yakin tentang hari kebangkitan, hari kiamat, kalaulah dia benar-benar yakin tentang hari pembalasan, manusia tak akan buat maksiat secara terbuka, bahkan berbangga pula dengan maksiat. Manusia tak akan berani lawan perintah Allah, hukum hakam Allah, memperlekehkan hukum hakam Allah. Manusia akan bersungguh-sungguh mempertahankan hukum hakam Allah. Yang ketiga, manusia tidak akan berani sewenang-wenangnya berkata benda yang keji, benda yang hina, menyebar-nyebarkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, akhlak dan sebagainya. Jadi dengarkan ni, apa yang Allah berikan gambaran balasan bagi orang yang derhaka.
Ini bahagian yang keempat. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah ada tempat pemerhatian untuk mengawasi isi neraka. Untuk orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Dengar tu, ayat 22 Allah berfirman, neraka ini disediakan untuk orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya, beribu tahun, beratus tahun, ribu tahun. Mereka tidak dapat merasai udara yang segar di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. Mereka tak boleh, tak ada minuman. Dengar. Kecuali air panas yang menggelegak dan air nanah. Itulah minuman ahli neraka. Air panas yang menggelegak dan air nanah yang busuk. Mereka tetap akan meminumnya kerana penghuni neraka dalam keadaan yang sangat dahaga, sangat terseksa. Namun apabila mereka meminum air panas yang menggelegak dan air nanah, mereka akan terus hancur rosak isi perut kerana panas menggelegaknya air tersebut, dan mereka akan terus muntah kerana busuknya air nanah tersebut. Tetapi penghuni neraka tetap akan minum kerana mereka tidak ada pilihan yang lain. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ke-26. Sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk, kerana amal dengan perbuatan buruk mereka di dunia dahulu. Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak mengambil ingatan terhadap hari hitungan amal. Mereka ni tak ambil berat pasal hari hitungan amal. Mereka tak ambil kisah, mereka tak bersungguh-sungguh buat persiapan untuk hari hitungan amal. Dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sebenar. Mereka telah mendustakan, mereka telah menolak ayat-ayat Allah. Dan segala sesuatu telah kami hitung dan catat secara bertulis dalam satu kitab. Sebenarnya takut ni bila kita ingat ni, bila kita dengar ni. Allah berfirman, dan segala sesuatu kami hitung, kami catat secara bertulis dalam satu kitab. Semuanya, perbuatan kamu, perkataan kamu, tindakan kamu, semua yang kamu buat, semua yang kamu bertindak, semua kamu lakukan, dicatat secara bertulis dalam satu kitab. Oleh itu, rasakanlah azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan yang lain selain menambah pelbagai azab kepada kamu. Subhanallah. Allah sebut, kami tidak akan melakukan yang lain selain menambah pelbagai azab. Ayat yang ke-30 daripada surah An-Naba ini, Allah beri peringatan, rasakanlah azab yang disediakan dan kami tidak akan buat selain daripada menambah. Maksudnya azab tu bukan makin lama makin kurang, kan? Mungkinlah kalau masuk penjara kan, kalaulah dia berakhlak baik dikurangkan hukuman kan, dipendekkan tempoh penjara dan sebagainya kalau berkelakuan baik. Tapi ahli neraka ni menangislah macam mana pun, meraunglah macam mana pun, merayulah macam mana pun, minta ampun macam mana pun, melainkan azab bukan berkurang, makin bertambah, akan makin bertambah dan bertambah. Na'udzubillahi min zalik. Itu bahagian yang keempat daripada surah An-Naba. Sekarang bahagian yang kelima daripada surah An-Naba, iaitu ayat 31 hingga ayat 37. Mari kita tengok apakah isi kandungan berkenaan dengan ayat 31 hingga 37. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang yang bertakwa disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Mereka akan beroleh kebun-kebun dan buah anggur dan perawan-perawan yang sebaya umurnya. Perawan, pasangan yang masih lagi dara teruna, ya, yang sentiasa kekal dara dan kekal teruna. Itu disebut dalam ayat Al-Quran yang lain. Itulah pasangan-pasangan kita di syurga besok. Dan gelas yang penuh berisi dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Sebagai ganjaran daripada Tuhanmu, iaitu satu limpah kurniaan yang amat luas. Tuhan yang mentadbir 7 petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Tuhan yang maha pemurah, tidak ada siapa pun yang diberi kuasa berkata-kata dengannya. Masya Allah, indahnya. Tapi masih lagi rasa macam tadi kita baca tentang neraka sebelum baca tentang syurga. Jadi kita masih lagi ada rasa takut dan gerun tentang neraka. Kemudian Allah bawakan berita gembira tentang syurga. Subhanallah, tuan-puan sekalian, dalam hati kita ni kan ada dua perasaan yang saling beriringan selalu. Apa dia? Pertama, kita perlu ada perasaan al-khawf,
rasa takut dengan neraka, takut dengan Allah, takut kemurkaan Allah, takut balasan Allah. Kemudian perasaan yang kedua ialah ar-raja. Apa dia ar-raja? Mengharap. Mengharap pengampunan Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap belas kasihan Allah, mengharap syurga Allah. Sebab itu didatangkan dulu tentang neraka, kemudian diceritakan tentang syurga. Banyak ayat. Cuba tengok surah Al-Waqiah, kan cerita tentang kedahsyatan hari kiamat, tentang neraka, kemudian baru datang cerita tentang syurga. Sebab apa? Manusia ni kalau cerita yang indah-indah dulu, dia akan lupa yang tak indah ni. Sebab nampak yang seronok tu, sampai dia lupa bahawa untuk yang seronok perlu susah dulu. Masya Allah. Bila cerita yang dahsyat tentang neraka dulu, bila datang syurga, kita jadi mengharap tu sangat tinggi nak dapat syurga Allah. Allah ceritakan bagaimana penghuni syurga akan dilayan. Tapi kita masih lagi terbayang apa pasal minuman nanah dan juga air menggelegak tadi. Kan? Walaupun kita akan diberi hidangan dalam syurga. Jadi tuan-puan sekalian, cuba tengok ayat ini menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan tempat, disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Tuan-puan, sahabat-sahabat semua, meremang saya rasa. Sebab kita berada di bulan yang mana Allah janjikan siapa yang beribadah betul-betul sungguh-sungguh di bulan ini, sama ada ibadah khusus ataupun ibadah umum. Termasuk ibadah umum adalah kita buat kerja sungguh-sungguh. Kita melakukan pekerjaan kita sungguh-sungguh. Kita diberikan tanggungjawab oleh majikan. Majikan pun kena amanah, pekerja pun kena amanah. Majikan pun kena bersungguh-sungguh kerja, kerja pun sungguh-sungguh kerja. Itu ibadah tuan-puan sekalian, tak boleh lagi. Ibadah tu. Jadi, kalau kita kerja di bulan lain dengan bulan Ramadan, beza pahala dia. Besar sangat pahala kita bekerja di bulan Ramadan dengan lapar, dengan dahaga, dengan itu, ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok ayat 31 hingga 37 tu, bahagian yang keempat, balasan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa, ataupun mudah-mudahan kamu akan ditambahkan takwa kamu. Takwa kamu akan bertambah. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, ini bulannya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan darjat kita daripada menjadi orang beriman dan menjadi orang yang bertakwa. Kita kena kejar ni kedudukan jadi orang yang bertakwa ni. Cuba tengok ayat yang kita baru baca tadi. Allah mulakan, sesungguhnya innalil muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Apa saja yang kita ingini Allah akan beri di syurga ni. Ya Allah. Mereka akan beroleh kebun-kebun dan buah anggur, buah-buahan yang segar, yang sedap, yang manis, yang ranum, dan perawan yang sebaya umurnya, pasangan-pasangan yang sebaya umurnya, dan gelas yang penuh berisi dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Dan sebagai balasan daripada Tuhanmu, iaitu satu limpah kurniaan yang amat luas, Tuhan yang mentadbir 7 petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Okey, kita akan pergi pada part yang terakhir, iaitu bahagian yang ke-6 daripada surah ini, iaitu ayat 38 hingga 40. Allah berfirman, pada masa Jibril dan malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan. Ini iaitu gambaran di mahsyar kelak. Di mahsyar kelak, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan. Tidak ada yang berani berkata-kata, melainkan sesiapa diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah serta dia berkata benar. Itulah hari yang pasti akan berlaku, iaitu hari kiamat. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, nescaya dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat, iaitu masa yang pasti akan tiba.
iaitu hari seseorang akan melihat apa yang telah diusahakannya, apa yang telah dibuat di dunia, apa yang telah dikerjakan di dunia. Dan orang yang kafir akan berkata, alangkah baiknya kalau dahulu aku adalah tanah. Masa ni orang kafir akan cakap, alangkah baiknya kalau dulu aku diciptakan sebagai tanah, bukan jadi manusia. Kan? Kalau aku jadi tanah lagi bagus. Tanah tak kena balasan, tanah tak kena dihisap. Allahu Akbar. Sekarang tanah tu dekat mana? Kat kaki kita. Kita pijak-pijak dia. Daripada tanah itulah buat binaan. Tanah ni digunakan untuk manusia. Siapa yang pandang tinggi tanah? Ada orang bagi anugerah pada tanah? Ada orang hormat tanah hari ni? Ada orang muliakan tanah ke? Ada ke tanah dapat pangkat apa-apa? Hari ini tanya manusia, siapa nak jadi tanah? Tak ada orang. Siapa yang nak masuk dalam tanah? Tak ada. Nak mati. Kita semua nak hidup. Kita tak pandang pun tanah tu. Tanah tu kotor. Tanah itu jijik. Tanah itu berbau. Tuan-puan sekalian, kita kalau anak kita main tanah, jangan main tanah. Kotor tanah ni. Dihina-hina tanah. Tapi manusia yang dalam keadaan ketakutan di akhirat kelak akan berkata, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Kalau dunia dahulu aku diciptakan sebagai tanah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, sekadar itu perkongsian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada tadabbur surah An-Naba, surah yang ke 78 daripada 114 surah, dan ia surah yang pertama dalam juzuk Ammah, surah yang bermula dengan Amma Yatasaalun, iaitu An-Naba membawa maksud berita besar, iaitu berita tentang hari kiamat. Minta maaf, suara saya pun macam serak. Bukan serak, pedih-pedih macam tu. Terima kasih semua. Mohon maaf saya dan silap, semoga bermanfaat. Jumpa pada pagi besok untuk surah yang seterusnya. Bulan Ramadan ni sila sebarkan sahabat-sahabat. Setiap hari kita akan tadabbur Al-Quran. Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Terima kasih banyak-banyak. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.